Keperluan kemahiran dan latihan TVET ke arah pembangunan kerjaya pekerja, gig ekonomi, media sosial dan pemasaran digital di Malaysia. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar sesi pembentangan saya pada hari ini. Yang dihormati pensyarah khusus kita iaitu Profesor Madya TS Dr. Azman bin Hassan. Dan nama saya Melissa Jessida Anak Jackson. Kajian ini saya jalankan sebahagian daripada tugasan kursus di bawah bimbingan Profesor Madya TS Dr. Azman yang saya hormati. Tajuk ini saya pilih kerana saya percaya bahawa pekerja gig, terutamanya dalam bidang media sosial dan pemasaran digital, memerlukan lebih banyak pemerhatian dari segi pembangunan kemahiran dan latihan yang bersesuaian. Seperti yang anda lihat, ini merupakan kerangka RCS yang telah saya rangka. Isu kajian saya adalah ketidakjaminan masa depan kerjaya pekerja gig ekonomi. Terdapat 5 bukti yang telah saya kumpul dan 5 akibat juga yang telah saya sediakan. Untuk faktor bagi isu ketidakjaminan masa depan kerjaya pekerja gig ekonomi, terdapat 3. Yang pertama adalah persatuan pekerja, yang kedua adalah majikan dan yang terakhir adalah pekerja gig. Okey, di sini faktor yang saya fokuskan adalah pekerja gig. Okey, di mana terdapat 5 masalah yang telah saya dapati. Yang pertama adalah kurang perancangan kerjaya. Yang kedua, tahap literasi kewangan yang rendah. Yang ketiga, kebergantungan kepada platform tanpa membangunkan personal branding. Yang keempat, sikap tidak konsisten dan tiada komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang kelima, kekurangan disiplin pekerja gig itu sendiri dan struktur kendiri dalam pengurusan masa dan tugasan mereka. Okey, yang itu tadi adalah kerangka secara ringkas saja. Okey, sekarang saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi bukti dan akibat bagi isu yang telah saya perolehi, iaitu ketidakjaminan masa depan kerjaya pekerja gig ekonomi. Okey, untuk bukti yang pertama, terdapat 62% pekerja gig di Amerika Syarikat menjangkakan simpanan kecemasan mereka tidak mencukupi untuk menampung 6 bulan perbelanjaan dan 24% hanya boleh bertahan kurang lebih sebulan jika tiada sumber tambahan. Ini adalah menurut Barquick, Hertage dan Moro Egido 2024. Manakala, menurut Wood 2022, dalam kajian beliau menyatakan terdapat lebih 500 pekerja penghantaran dan pemandu, 75% melaporkan bimbang tentang penurunan pendapatan secara mendadak dan juga 50% mengakui risiko kesihatan dan keselamatan akibat kerja. Okey, yang ketiga, menurut Wood dan Lehdonvita 2022, 3.7% pekerja freelance sangat risau dengan sistem penilaian atas talian. Dengan satu alasan buruk sahaja boleh menjejaskan reputasi dan akses kepada tugasan akan datang. Okey, seterusnya adalah menurut Su dan College 2024, kajian beliau di China, sampel 374 dan 426 mendapati bahawa ketidakpastian dalam kontrak gig secara langsung meningkatkan turnover intention kerana rendahnya kepuasan kerja dan perasaan tidak terikat dengan organisasi. Dan yang terakhir, menurut Mike Gee
dan Leiden 2024, kajian di Malaysia menunjukkan 59% pekerja gig tiada simpanan kecemasan dan 59% juga tiada simpanan untuk persaraan. 75% tiada dilindungi insurans pengangguran dan ia merupakan satu golongan yang sangat berisiko. Manakala, untuk akibat pula, terdapat pekerja gig menghadapi pendapatan yang tidak menentu menjadikan mereka sukar merancang kewangan atau menabung. Malah, menurut kajian di Singapura, mendapati pekerja platform membelanjakan lebih daripada yang mereka perolehi dengan nisbah pendapatan mencecah 112%. Ini kajian menurut DBS 2022. Okey, seterusnya, menurut UDET 2022, ketidakstabilan dalam pekerjaan menyumbang kepada tekanan psikologi yang tinggi, termasuklah kebimbangan, kemurungan dan rasa terasing. Penjadualan yang tidak menentu dan ketidaktentuan algoritma turut menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Seterusnya, menurut kajian The Guardian 2024, sebahagian pekerja gig seperti penunggang penghantaran motosikal di UK terpaksa tinggal dalam karavan shantytown yang tidak selamat dan tidak selesa kerana pendapatan yang tidak mencukupi untuk mencari rumah sewa yang lebih baik. Seterusnya, menurut World Bank 2023, kebanyakan pekerja gig tidak menerima insurans kesihatan, pencen atau cuti berbayar menjadikan mereka terdedah kepada risiko kewangan sekiranya sakit atau kemalangan berlaku. Dan yang terakhir sekali, menurut ILO 2021, kejaya gig ini jarang menyediakan peluang peningkatan kemahiran atau kenaikan pangkat, menjadikan mereka terperangkap dalam kitaran tugasan jangka pendek tanpa pembangunan profesional yang jelas. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor. Yang pertama adalah persatuan pekerja di mana menurut Suhakam 2023, tanpa komuniti formal seperti kesatuan atau persatuan, pekerja gig tidak mempunyai wakil rasmi untuk membawa isu mereka ke peringkat penggubah dasar atau majikan. Seterusnya, menurut Radhi dan Hakim 2024, pekerja gig sukar menuntut perlindungan undang-undang dan faedah pekerjaan. Seterusnya, menurut Future Edge College 2023, komuniti boleh menjadi penghubung antara pekerja gig dan peluang latihan seperti TVET, tetapi ketiadaannya menyukarkan pengumpulan maklumat dan akses. Yang keempat, menurut Hafizah Yaakob, Zulkifli dan Yusuf 2020, ketiadaan komuniti menyebabkan pekerja gig tidak bersatu dan mudah dipermainkan dengan penetapan bayaran yang rendah dan tidak stabil. Dan yang kelima, menurut Jason 2024, tekanan kerja tidak menentu memberi impak kepada kesihatan mental. Komuniti pekerja boleh menjadi sokongan tetapi tiada. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang kedua iaitu majikan. Menurut Future Edge College 2023, platform digital menetapkan kadar bayaran berdasarkan algoritma yang berubah-ubah menyebabkan pekerja gig tidak menerima pendapatan tetap dan sukar membuat perancangan kewangan untuk jangka masa panjang. Okey, seterusnya menurut Refsa 2020, pekerja gig yang berstatus kontraktor bebas tanpa kontrak untuk jangka masa panjang menyebabkan platform boleh menghentikan akses mereka pada bila-bila masa tanpa perlu memberi pampasan. Okay, seterusnya, menurut Nasruddin 2022, kebanyakan pekerja gig tidak dilindungi oleh Akta Kerja 1995
kerana tiada diklarifikasikan sebagai pekerja mengikut tarif undang-undang. Mereka juga tidak menerima faedah seperti KWSP, Pekeso, cuti sakit dan perlindungan insurans. Seterusnya, menurut Kepliger, Croponzano, Alford, Kaza dan Lambert 2022, disebabkan lambakan pekerja gig dalam satu-satu platform, majikan boleh menurunkan kadar bayaran tanpa bimbang kehilangan pekerja. Ini sangat menyukarkan mereka bersaing secara adil. Dan seterusnya, menurut Jason 2024, terdapat banyak keputusan kritikal dalam platform digital seperti penamatan akaun atau penurunan kadar bayaran dibuat secara automatik melalui algoritma. Pekerja gig ini tidak diberi peluang untuk membela diri atau merayu. Dan faktor yang ketiga adalah pekerja gig. Untuk pekerja gig, yang pertama, menurut Future Edge College 2023, kemahiran digital mereka sangatlah rendah dan sukar bersaing dalam ekonomi yang melibatkan teknologi. Seterusnya, menurut NASI, tiada perancangan untuk jangka masa panjang maupun pendek pada 2023. Seterusnya, menurut Jason 2024, pekerja gig juga kurang motivasi dan disiplin diri. Seterusnya, menurut Aizat, Ismail dan Samad 2023, kebanyakan tidak mempunyai rancangan kewangan seperti dana kecemasan, simpanan untuk persaraan atau pengurusan aliran tunai yang sistematik. Seterusnya, menurut Zulfatin, Zulkifli dan Muhammad Khalil Anwar 2023, pekerja gig sering bekerja melebihi 60 jam seminggu sebagai usaha mengimbangi ketidaktentuan pendapatan yang menyebabkan tekanan kerja yang panjang, gangguan jadual tidur dan kesukaran mengekalkan kehidupan peribadi dan sosial. Okey, seterusnya kita pergi ke masalah-masalah bagi faktor pekerja gig. Okey, masalah bagi pekerja gig adalah kurang perancangan kejaya. Okay, terdapat 4 bukti yang telah saya perolehi. Yang pertama, menurut Donovan dan Simabukoro 2021, ramai pekerja gig tidak mempunyai laluan kerjaya yang tersusun dan suka untuk beralih kepada pekerjaan yang stabil. Seterusnya, menurut OECD 2022, majoriti pekerja gig menjalankan tugasan secara berulang tanpa matlamat kejaya jangka panjang. Okay, seterusnya, fleksibiliti dalam kerja gig sering mengorbankan peluang pembangunan kejaya menurut Stewart dan Stanford 2020. Dan yang keempat, tanpa sokongan struktur organisasi, pekerja gig terpaksa merancang kerjaya mereka secara kendiri dan tidak berfokus. Itu menurut Smith 2023. Okay, seterusnya, masalah yang kedua iaitu tahap literasi kewangan yang rendah. Okay, menurut CGAP 2022, sebahagian besar pekerja gig tidak menyimpan untuk kecemasan atau persaraan menjadikan mereka rentan kewangan. Okey, seterusnya, ramai pekerja gig tidak memiliki akses kepada alat perancangan kewangan atau produk insurans asas. Itu menurut Moshitz dan Rafi 2021. Okey, seterusnya, menurut McKinsey Global Institute 2023, kebanyakan pekerja gig gagal mengurus pendapatan tidak tetap menyebabkan ketidakstabilan kewangan. Seterusnya adalah masalah ketiga, di mana kebergantungan kepada platform tanpa membangunkan personal branding. Yang pertama,
Menurut OECD 2022, pekerja gig sering tidak mempunyai kehadiran profesional yang melampaui platform digital, menjadikan mereka kurang dikenali secara individu. Seterusnya adalah menurut Donovan dan Bradley 2021, pergantungan sepenuhnya kepada platform menghadkan mobiliti kerjaya jangka panjang pekerja gig. Seterusnya adalah Freelancers Union Upwork 2020. Ramai pekerja gig tidak membina identiti digital atau portfolio profesional secara bersingan daripada platform. Dan yang terakhir sekali adalah menurut Smicheck 2021, tanpa usaha membina penjenawaan peribadi, pekerja gig menjadi mudah diganti dan tidak menonjol dalam pasaran. Seterusnya kita pergi kepada masalah yang keempat, iaitu sikap pekerja gig tidak konsisten dan tiada komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat, di mana menurut OECD 2022, pekerja gig sering menghadapi halangan untuk menambah kemahiran kerana jadual kerja yang tidak menentu dan pendapatan tidak stabil. Seterusnya, hanya sebahagian kecil pekerja gig terlibat dalam latihan peningkatan kemahiran secara berkala. Itu menurut ILO 2023. Manakala menurut World Economic Forum 2021, kekurangan sokongan institusi menyebabkan pekerja gig itu sendiri tertinggal dalam pembangunan kemahiran digital terkini. Manakala menurut Anderson dan Johnston 2020, pekerja gig iaitu mereka pembelajaran sepanjang hayat hanya berlaku jika ada galakan atau insentif luar, bukan dari insentif sendiri. Manakala, seterusnya kita pergi kepada masalah kelima, iaitu kekurangan disiplin dan struktur kendiri dalam pengurusan masa dan tugasan. Di mana yang pertama, iaitu menurut CEPR 2023, tanpa struktur kerja tetap, ramai pekerja gig bergelut dengan motivasi kendiri dan pengurusan masa yang berkesan. Seterusnya, menurut Freelancers Union dan Upwork 2020, disiplin dan produktiviti menjadi cabaran utama dalam kalangan freelancer, terutama sekali bagi mereka yang baru bermula. Seterusnya, menurut Hazard Business Review 2021, pekerja gig cenderung mengatasi dan mengalami keletihan dan ketidakteraturan kerana tidak mempunyai sistem kerja yang tersusun. Dan yang terakhir sekali, menurut Christensen dan Simon 2022, ramai pekerja bebas meremehkan keperluan disiplin kendiri untuk memastikan konsistensi kualiti kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada kerangka konsep. Okey, untuk input saya adalah kemahiran utama dan bentuk latihan. Saya akan mengenal pasti kemahiran utama dan bentuk latihan yang diperlukan oleh pekerja gig. Okey, untuk cabaran pula, saya akan melihat sama adakah cabaran akan mempengaruhi dan berhubung kait dengan kemahiran utama dan bentuk latihan kepada pekerja gig. Dan keseluruhan ini adalah akan menghasilkan output di mana saya akan melihat keperluan, kemahiran dan latihan TVET ke arah pembangunan kerjaya pekerja gig, ekonomi dan media sosial pemasaran digital di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada summary analisis table. Bagi objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti kemahiran utama yang diperlukan oleh pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia. Untuk objektif ini, persoalannya berbunyi begini. Apakah kemahiran utama yang diperlukan oleh pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia? Okey, bagi objektif ini, saya akan menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu soal selidik. Manakala untuk analisis, saya akan menggunakan analisis deskriptif untuk memperolehi skor min dan peratusan dengan menggunakan WinStep untuk mencari item measure, Pearson measure dan fit statistik.
Bagi objektif yang pertama, jangkaan dapatan saya akan menunjukkan senarai kemahiran utama pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital akan disusun secara ranking berdasarkan skor min yang tertinggi. Okey, seterusnya, untuk objektif kedua iaitu mengenal pasti jenis latihan yang sesuai ke arah peningkatan kemahiran pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia. Okay, persoalan kajian yang berbunyi begini. Apakah bentuk latihan yang sesuai ke arah peningkatan kemahiran pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia? Okay, bagi objektif ini, pendekatan yang akan saya gunakan sama juga kuantitatif, soal selidik. Analisis sama juga analisis deskriptif, di mana saya akan mencari skor min dan peratusan menggunakan WinStep juga. Seterusnya, untuk jangkaan dapatan, bagi objektif yang kedua ini, di mana akan dijangka dapatan akan menunjukkan bentuk latihan yang sesuai disusun secara ranking berdasarkan keutamaan responden. Okey, seterusnya untuk objektif yang ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh para pekerja dan pengusaha dalam ekonomi gig. Untuk persoalan kajian berbunyi begini. Apakah cabaran yang dihadapi oleh para pekerja dan pengusaha dalam ekonomi gig? Untuk pendekatan sama juga saya akan menggunakan kuantitatif iaitu soal selidik. Okey, untuk analisis sama juga analisis deskriptif iaitu skor min dan peratusan. Manakala untuk jangkaan dapatan dijangka menunjukkan senarai cabaran utama yang dihadapi oleh pekerja dan pengusaha dalam ekonomi gig disusun mengikut ranking berdasarkan skor min atau kekerapan. Manakala untuk objektif yang keempat iaitu mengenal pasti pengaruh cabaran yang dihadapi oleh para pekerja terhadap keperluan latihan yang diperlukan oleh pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia. Persoalan kajiannya berbunyi begini. Adakah terdapat hubungan antara cabaran yang dihadapi oleh para pekerja terhadap keperluan latihan yang diperlukan oleh pekerja gig dalam bidang media sosial dan pemasaran digital di Malaysia? Pendekatan sama juga soal selidik. Untuk analisis agak berbeza sedikit di mana saya akan menggunakan analisis inferensi iaitu SMART PLS, model persamaan berstruktur. Untuk jangkaan dapatan, dijangka akan mendapat hasil dalam bentuk ya atau tidak, terdapat hubungan yang signifikan atau tiada hubungan yang signifikan. Okey, ini merupakan kerangka operasi untuk kajian saya. Pada fasa 1, saya akan mengenal pasti isu dan masalah kajian. Seterusnya, saya akan merancang penyelidikan. Selepas selesai merancang penyelidikan, saya akan membuat kajian literatur. Selesai membuat kajian literatur, saya akan menentukan objektif dan persoalan kajian. Seterusnya, saya akan menentukan metodologi. Selesai menentukan metodologi, saya akan pergi ke fasa 2, di mana saya akan merancang item soal selidik. Selesainya merancang item soal selidik, saya akan membangunkan soal selidik. Okay, selepas soal selidik dibangunkan, saya akan menyemak item soal selidik. Selepas selesai menyemak item soal selidik, saya akan membuat kajian rintis. Seterusnya, saya akan menganalisis data kajian rintis yang telah saya perolehi. Selesai fasa kedua, saya akan pergi fasa ketiga, iaitu saya akan mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Sasaran responden saya adalah pelajar tahun akhir IPT yang terlibat dengan gig ekonomi. Saya akan menggunakan kaedah soal selidik. Okay. Selepas selesai mengedarkan borang soal selidik, saya akan pergi ke fasa 4 di mana saya akan menganalisis data menggunakan kaedah kuantitatif iaitu analisis deskriptif mengetahui min dan peratusan. Okey, untuk menganalisis data, saya akan menggunakan aplikasi WinStep dan Smart PLS. Okey, selesai menganalisis data, saya akan menganalisis data sebenar, iaitu membuat penyusunan ranking, kemahiran, latihan dan juga cabaran. Yang terakhir sekali adalah fasa yang kelima.
Di mana selepas saya menganalisis data sebenar, saya akan mendapat hasil kajian. Selepas hasil kajian diperolehi, saya akan membuat draft laporan. Selepas draft laporan dibuat, saya akan mula membuat penulisan daripada bab 1 sehingga bab 5. Selepas selesai buat penulisan, saya akan mula draft bahan pembentangan. Yang terakhir sekali adalah persimpulan dan lokasi kajian. Sasaran bagi kajian saya ni adalah golongan IPT. Untuk sampel, saya akan menggunakan pelajar IPT tahun akhir. Dan lokasi kajian saya adalah di UTHM. Itu saja untuk seksi perkongsian dan pembentangan saya untuk kajian saya ini. Sekian, terima kasih.